呢，所以我们才要接受这个训练，心智的训练。Oke, karena kita takut mati, maka kita harus lebih rajin untuk berlatih. 假如不怕死呢，就不用训练了，对吗？ Kalau sudah tidak takut mati lagi, ya tidak perlu berlatih lagi. 首先呢，我们要知道为什么我们会害怕死亡呢？为什么我们会恐惧死亡？ Yang pertama kita harus tahu dulu kenapa kita takut akan mati. 你们知道吗？害怕恐惧、害怕死亡的原因是哪一些？知道吗？大家想想看，为什么我们会害怕死亡？大家想想一下，人为什么会害怕死亡？ Coba direnungkan dulu kenapa orang bisa takut akan kematian. 其实佛陀有跟我们分析呢，我们害怕死亡有几个原因呢？第一个原因呢，就是我们对我们的身体很执着。 Ada beberapa alasan kenapa kita takut akan mati. Alasan yang pertama karena kita melekat kepada badan jasmani kita. 第二呢，就是呢，我们对我们的财富呢很执着。 我们的钱呢，我们的财富很执着。 Kita terikat kepada rezeki kita. 第三呢，我们对我们的亲人很执着。 Yang ketiga adalah kita sangat terikat kepada orang-orang yang kita cintai. 为什么？比如说呢，你的老婆很年轻，你现在要面对死亡呢？ 你很害怕失去你的老婆，要跟她分开，所以你很害怕。第四呢，使我们恐惧死亡的原因呢，就是我们死了之后会到哪里去，我们完全没有掌握，没有办法去掌握它。 Jadi bagi suami-suami yang memiliki istri yang masih muda dan cantik, kalau pas mau meninggal sangat takut karena akan meninggalkan istrinya yang cantik jelita itu. Kemudian yang alasan yang lain lagi adalah kita tidak tahu setelah meninggal kita akan pergi kemana. 所以呢，这四种原因呢，造成我们对对死亡很恐惧啊。 所以呢，佛陀也教导我们呢，怎样去对治这种恐惧啊。所以呢，首先呢，佛陀告诉我们第一件事情啊，就是你要常常亲近善知识，亲近善知识啊。 Jadi untuk mengurangi rasa takut akan kematian itu kita harus memiliki kalyana mita. Teman yang baik. 第二呢，要常常听闻正法，他所说的法。 Yang kedua adalah harus sering-sering mendengarkan Dhamma Talk seperti yang telah Anda lakukan pada hari ini. 第三呢，要常常听闻了之后呢，如理思维，拿来思考。 Yang ketiga setelah mendengarkan Dhamma Talk tersebut harus dapat dipraktekkan. 第四呢，当我们明白了之后呢，要实践在我们日常生活中，要去培育训练我们这个心。 Kemudian yang terakhir harus berlatih. 其实呢，大家想想刚才长老在这边开示他是一位善知识我们能够亲近他他开示的正法，我们听闻了之后呢，能够好好的拿去思考然后呢，去实践在日常生活中，我们可以解决我们的问题，甚至是面对死亡的时候，我们也可以面对它我们可以面对这种恐惧在佛陀的教导里面呢，他要我们呢
Nampaknya Bante sangat semangat sekali. Jadi Bante menyatakan bahwa ceramah yang tadi telah diberikan kalau kita dengarkan dengan baik maka akan bisa membantu kita untuk mengurangi rasa takut, termasuk juga takut akan kematian itu sendiri. 这样对治我们对身体的执着，佛陀有教导我们说，有5件事情呢，我们常常思维反省。 Terhadap kemelekatan akan diri kita sendiri, badan jasmani kita sendiri, Buddha berkata ada 5 hal yang 有5项事情，我们常常要思维反省 （reflection）。 ada 5 hal yang harus selalu kita renungkan. 这5样事情呢，也就是刚才长老有提过的。第一个是 Jara Dhammompi。Jarang Anatito， 就是呢，衰老是自然的法则，我们不能够超越衰老。 Yang pertama adalah perenungan tentang aku wajar mengalami usia tua, aku takkan mampu menghindari usia tua. 第二呢，就是我病苦呢是自然的法则，我们不能够超越病苦。 Yang kedua adalah aku wajar menyandang penyakit, aku takkan mampu menghindari penyakit. 第三呢，死亡是自然的法则，我们不能够超越死亡。 Yang ketiga adalah kematian adalah hal yang wajar, kita tidak akan mampu menghindari kematian. 第四呢， 不管我们所爱的人，或是我们所珍惜的东西，有一天呢，必定会跟我们别离或是分散。 Yang keempat adalah segala milikku yang kucintai dan kusenangi akan berubah dan suatu hari akan terpisah dariku. 第五呢，我们也应该常常思维反省，我们是业的主人。 Kemudian kita juga harus merenungkan bahwa kita adalah tuan dari karma kita sendiri. 第二，我们是业的继承人。 Terwarisi oleh perbuatanku sendiri. 第三，我们因业而生。 Lahir dari perbuatanku sendiri. 第四呢，业是我们的亲族。 Berhubungan dengan perbuatanku sendiri. 第五呢，业是我们的依归处。 Dan yang kelima adalah tergantung pada perbuatanku sendiri. 假如这5样事情呢，我们天天能够如理思维呢，时时刻刻呢来思维反省呢，对我们有很大的帮助。 Kelima hal ini kalau selalu kita renungkan setiap saat bagi kita akan sangat besar sekali manfaatnya. 我不知道在这边的华人怎么样，但是在马来西亚或是新加坡的华人呢，他很会去谈到死。 Tidak tahu di Indonesia ini bagaimana, tapi kalau di Malaysia, orang-orang Tionghoa di Malaysia sangat dan Singapura sangat-sangat khawatir ya akan kematiannya. 假如你讲到死的话，特别是在新年里面，他讲吹，不要讲。Jadi kalau disinggung tentang kematian langsung itu adalah topik yang sangat haram untuk diceritakan. 但是我们大家想想啊，我们假如不要讲，就能够避免死亡吗？ Apakah kalau topik itu tidak disinggung-singgung, dapatkah kita menghindari kematian itu? 但是呢，不管我们怎样去避免讲到死呢，最终我们也是要死，对吗？ Jadi bagaimanapun dihindari, tetap saja kita harus menghadapi kematian itu sendiri. 所以佛陀教导我们的方法很实用，他叫我们不要害怕死亡，去面对死亡。 Jadi Buddha berkata kepada kita jangan takut akan kematian, hadapilah kematian. 很多人呢，就是因为能不
训练这个心，没有听闻到正法呢，所以他从来呢也不愿意去面对这个死亡的事实。Banyak orang yang karena tidak mengerti dan tidak belajar Buddha Dharma sangat takut akan kematian. 所以当死亡来临的那一刻呢，他感到非常非常的恐惧。Begitu kematian itu datang, orang tersebut akan merasakan sangat-sangat takut. 所以呢，一个人假如有常常亲闻善知识，能够听闻正法的人呢，他跟一个没有亲闻亲近善知识、没有听闻佛法的人呢，有很大的差别。Jadi akan ada perbedaan yang sangat besar antara mereka yang sudah mendengarkan Dhamma dengan orang yang tidak pernah mendengarkan Dhamma sama sekali dalam menghadapi kematian. 我讲一个实际的例子，发生在我的禅院那边。Bante akan bercerita tentang satu kisah yang terjadi di senternya Bante sendiri. 在我的禅院里面呢，有一个居士呢，他今年他开始70多、80岁了，但是他看起来很年轻，还会驾车，身体很健壮。Di tempat Bante ada seorang yang berumur sudah hampir 80 tahun, tetapi kelihatannya masih sangat sehat dan kelihatan muda. 他每个星期呢，都会到我们的寺院来做布施供养，听闻佛法。Setiap minggu si bapak itu akan ke center untuk melakukan puja bakti dan mendengarkan Dhamma. 我心以为他是一个老人家，也许呢，他对这个佛法的吸收力呢不会很强。我以为他是一个老人家，也许不大了解佛法。Bante berpikir karena dia seorang tua, dia memahami Buddha Dharma. 但是有一天我跟他交谈的时候，我才惊讶，原来我们所讲的法呢，他都能够接受，都能够理解，而且呢，也能够实践在生活中。 Ternyata bapak tersebut dalam mendengarkan Buddha Dharma dapat memahaminya dengan baik, bahkan berlatih. 曾经有一次呢，他去检验呢，医生他有这个肠胃的问题，他去检验，因为不能够大便好几天。 Pada suatu hari bapak tersebut mengalami konstipasi sehingga harus melakukan pemeriksaan ke dokter. 医生跟他检验的结果呢，发现他犯了2个大病，2种很严重的病。 Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendapatkan bahwa bapak tersebut mengidap penyakit yang parah. 第一呢，就是他的大肠生瘤阻塞他的粪便。 Yang pertama adalah sakit yang pertama adalah di usus besarnya itu tumbuh kanker ya. 第二呢，就是他的子宫呢生瘤，也必须要切割。 Yang kedua adalah juga tumbuh kanker yang ganas di anus dari bapak itu. 医生告诉他说，你假如不切割的话，你的寿命呢最多3个月。 Dokter berkata kalau bapak ini tidak mau menjalankan pengobatan maka nyawanya paling lama tinggal 3 bulan. 所以他听了，他很镇定，他没有惊慌，他说切割就切割。 Bapak tersebut mendengarkan vonis dari dokter ini sangat tenang, tidak merasa khawatir ataupun takut. 所以1连3个星期，我看到他没有来寺院。 Jadi Bante 3 minggu tidak melihat bapak tersebut datang ke center. 所以我就问他们他到底发生什么事情，叫他们去找他。 Jadi Bante bertanya kepada umat yang lain, apa yang terjadi pada bapak ini dan minta orang untuk
pergi berkunjung ke rumah bapak tersebut. 那一天呢，就是他隔天要去动手术的那一天。当这个居士去找他的时候呢，说师父问你是什么事情，你不能够来寺院，师父想来看你。Pada hari umat yang diminta oleh Bante untuk pergi ke rumah tersebut, sampai ke rumah bapak tua tersebut, ternyata adalah hari di mana si bapak tua itu mau pergi melakukan operasi untuk penyakitnya. Jadi umat tersebut menyampaikan kepada bapak tua bahwa Bante bertanya tentang keadaannya dan ingin mengunjunginya. 不是爸爸，是妈妈。 Oh mama, sorry, ternyata dari tadi cerita orangnya perempuan ternyata. Jadi 呢，他因为害怕师父去找他，他对出家人很恭敬，他讲不可以让出家人来找我，罪过罪过。 Ibu tersebut sangat takut Bante ke rumahnya. Dia berkata bahwa Bante tidak boleh datang ke rumahnya.